والصفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Awladi, muka surat 7 baris 15 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, bermula qadha hajat yang makruh itu 11 perkara. Jadi dulu dia dah sebut berkaitan dengan sunat-sunat dalam berkaitan qadha hajat. Sekarang ni benda makruh pula. Dia ada 3 perkara dia sebut dulu. Qadha hajat ni ada yang sunat, benda yang kita perlu buat, ada yang makruh kita buat, ada yang kita haram buat. Hari ni sambung pada perbahasan makruh. Apakah perkara makruh ketika qadha hajat? Maka dia kata bermula qadha hajat yang makruh itu 11 perkara. 11 apa? 11 perkara. Pertamanya pada air yang tenang. Pertama daripada sebelah tu ialah pada air yang tenang. Air yang tenang ni dia dalam bahasa Arab dia panggil al-ma'ur rakid. Air yang tenang, makna air yang tidak mengalir. Tenanglah tu. Dia ada 2 air ni dalam bab fiqh ni, ada 2 air. Pertamanya al-ma'ur rakid, air yang tenang. Yang keduanya ialah air yang berlari ataupun air yang mengalir, ataupun dia panggil al-ma'ul jari, air yang mengalir. Jadi air yang tenang tu, tak jumpa muka surat mana air yang tenang tu mana air yang tidak mengalir lah, macam sungai, laut. Sungai, laut, tu dia panggil sebagai air yang mengalir, sokmo-sokmo mengalir. Ni air yang tenang. Contoh apa dia? Contoh kita kencing ataupun berak tu dalam kolam. Kolam tu air yang tak mengalir lah. Air dia mengalir, tapi air tu air yang tidak ada saluran gimari. Dia situ je. Itulah air tenang tu. Bukan air duduk bertenang, relax, bukan. Bukan air duduk bertenang, bukan. Air yang tenang mana air tu tidak mengalir. Jadi dia kata makruh. Lepas tu sunatnya jauh lah. Mana sunatnya kita tidak qadha hajat pada air yang tenang. Tu sunat dia. Kalau buat, mana hukum dia makruh. Kita makruh kencing dalam air yang tenang. Begitu juga makruh berak di dalam air yang tenang. Sama ya. Kita berak dalam kolam, makruh.
kencing dalam kolam makruh. Apatah lagi berak ataupun buang air besar ni, makruh dia lebih utama daripada kencing dalam air yang tenang tadi. Hukum adalah makruh. Sebab apa hukum dia makruh? Okey, hari akan datang sebab apa? Itu qaid kata air yang tenang yang makruh tu ialah sama ada air tu sedikit ataupun banyak. Air tu kurang 2 kulah ataupun lebih 2 kulah, tapi air tu air yang tenang, tidak mengalir, maka hukumnya makruh juga. Contoh air kolah kita ni lebih daripada 2 kulah, kita pun kencing situ, makruh. Ataupun berak situ, makruh. Sebab apa? Sebab air tu air yang tenang. Kecuali air yang tenang tu terlalu banyak sangat, dalam bahasa Arab dia panggil istabhara, sampai meluah, seperti laut. Contoh air yang tenang mana? Contoh satu PTBR ni. Satu PTBR ni dipenuhi air, situ je sakatan ni, tidak mengalir mana-mana, situ je. Tapi banyak ni terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tak makruh. Tapi kalau banyak yang lebih 2 kulah macam dalam kolah tu, tu makruh. Sebab apa? Sebab dalam kolah tu dia bukan istabhara, dia bukan terlalu banyak, tapi banyak saja, banyak yang biasa-biasa. Begitu juga makruh kalau kita kecil berak dalam air yang tenang itu pada waktu malam, sama juga. Hukum dia adalah makruh. Bahkan ketika air tersebut air yang mengalir sekalipun, kalau kita kecil berak di tempat air yang mengalir sekalipun pada waktu malam, hukum dia makruh juga. Sama ada air itu terlalu banyak, yang macam kita kata satu PTBR tu ke, ataupun tidak. Kalau waktu malam tetap makruh. Sebab apa makruh? Sebab air pada waktu malam tu para ulama menyebutkan ma'wa al-jin, tempat jin. Tempat apa? Jin. Jadi laut, air sungai waktu malam semua tu tempat jin. Maka makruh kita pergi kecil berak di situ. Takut kena ganggu, kena kacau. Tu sebab makruh dia pada waktu malam. Sebab apa? Sebab air itu ma'ul lail ma'wal jin. Air pada waktu malam tu ialah tempat jin. Beza dengan air yang mengalir. Air yang mengalir ni kalau banyak tak ada masalah, tapi yang bukan waktu malam lah. Air pada siang hari, tapi air tu air yang berlari, air yang mengalir sokmo-sokmo, dan dia banyak, tu tak makruh. Tapi kalau sedikit makruh juga. Air tu mengalir tapi kadar dia kurang 2 kulah, itu pun makruh juga. Sebab apa? Sebab dia menajiskan air. Kerana air yang kurang 2 kulah tu najis. Kalau kita letak najis pada dia, kencing, berak ke, jadi najis. Maka dia panggil telah merosakkan air. Bila merosakkan air, maka hukum dia ialah makruh. Cuma dalam bab kencing dalam air ni yang kita sebut ni, ada khilaf sebenarnya antara haram dengan makruh. Cuma pandangan mu'tamad makruh. Kita ni berlaku pandangan mu'tamad lah. Jadi pandangan yang kedua ada yang kata haram kerana telah merosakkan air, jadi hukum dia haram. Tapi hukum yang atas pandangan mu'tamad ialah makruh sahaja. Begitu juga para ulama menyebutkan bahawasanya sunat untuk kita ni waktu malam kalau nak kecil berak, bawa bekas air. Kalau tak ada air lah, maknanya kalau kita pergi tandas tu, pastikan ada air. Jangan berak dulu, mau berak-berak patah ada air, sudah. Batu pun tak ambil, tisu pun tak ada, air pun tak ada. Macam mana kita waktu tu? Jadi sunat dia untuk memastikan kita sudah ada air ataupun batu untuk cuci, ataupun tisu dan sebagainya untuk cuci bahagian yang kita najis tadi, istinjak tadi tu, tempat istinjak kita tu. Kena pastikan begitu. Dan kencing yang bertakung kita tak corak dia. Contoh kita kencing-kencing biar gitu. Tu tempat yang tidak akan didatangi oleh malaikat. Tempat yang tidak didatangi oleh malaikat antaranya ialah gambar, rumah yang ada gambar yang berhidup tu. Gambar apa-apa lah, manusia ke, kita lukis manusia ke, atau lukis binatang ke, yang mana ada ruh, boleh hidup kalau ditakdirkan hidup. Tu malaikat rahmat tak masuk. Begitu juga tak masuk rumah yang ada kencing takung, tak basuh, tak corok. Jadi kena beritahu juga ni, supaya kita tak menakungkan air kencing di tempat yang mana tempat tersebut kalau takung air kencing, malaikat tak masuk rumah.
Tu tu berkaitan dengan air yang mengalir ataupun air yang tenang. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi yang kata air yang tenang makruh ni, ini kalau tempat kita lah. Tapi kalau tempat orang lain, hukum dia haram. Tempat orang lain, contohnya rumah orang. Rumah orang, kita pun kencing dalam kolam rumah dia. Kencing dalam kolam rumah dia yang lebih 2 kulah, tapi tidak istabhara, tidak seperti lautan. Dia luas macam biasa, kolam gitu. Kita pun kencing bagus. Tu hukum dia haram kalau tak dapat izin. Kalau dapat izin, dia tak makruh lah tu ya. Bukan kata halal ke tak. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, keduanya ialah lubang tanah. Keduanya ialah lubang tanah. Jadi lubang tanah parit makruh untuk kita kencing. Contoh kita nampak lubang tu, kita pun kencing cok dilek. Hukum dia makruh. Dalam kitab Syah bin Jermi sebut Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, mati kena bunuh dengan jin. Sebab apa? Sebab dia kencing dalam lubang. Lubang tu tempat jin. Tadi air waktu malam tempat jin. Jadi mana-mana sungai, contoh sungai kat Turakit ni, waktu malam ni tu tempat jin. Begitu juga lubang pun tempat jin. Jadi kalau seseorang tu kencing, makna dia telah kencing rumah jin. Jadi Sa'ad bin Ubadah dia melakukan perkara tersebut sehingga dibunuh oleh jin. Hati-hati. Begitu juga parit. Parit pun sama juga, dia sama macam lubang. Jadi makruh juga hukum dia kencing dalam parit, berak dalam parit. Tu semua dia panggil tempat-tempat jin. Begitu juga tandas, tempat jin juga. Sebab tu kita baca doa supaya kita elok daripada jin nampak faras kita. Minggu lepas kita dah sebut dah, jin adalah tandas tu tempat dia duduk di tempat kita nak bertinggung tu. Sebab nak tengok faras kita besar ke kecil. Tu setan tu. Jadi kalau kita tak baca doa, tak terhijab lah faras kita daripada dia. Nampak ke kawan tu? Besar tu. Tu disebutlah kita tu kerja setan waktu dalam tandas, dia duduk tempat kita duduk. Kalau tak baca doa, nampaklah dia. Paling kurang bismillah, bismillahirrahmanirrahim, selesai. Kalau malas kan, malas nak terberok kan, dia pun baca bismillah, tak bodoh. Tu daripada tak baca langsung. Tu lubang hukum dia makruh. Ketiganya bermain-main di dalam tempat qada hajat. Bermain-main yakni duduk lama-lama saja bahaya tu, kawan dengan jin tu. Jin saja ke ni. Duduk lama-lama main-main tu, duduk saja main air. Dia nak berak ke? Tak berak pun, kecil ke? Tak pun, nak repair tandas tak juga. Lepas tu saja. Tu makruh. Saja duduk tandas boring. Duduk seorang-seorang UTBR boring masuk dalam tandas. Tak ada kerjaan tu. Tu makruh. Duduk saja. Keempatnya main-main tangan. Main-main tangan. Apa main-main tangan? Berangan. Angan kosong dalam tanda, tak ada siapa nak sembang. Pelik belaka. Benda makruh belaka. Jadi maksudnya kalau masuk qada hajat, masuk tandas tu, kalau dah lepas qada hajat, keluar segeralah. Tu ya. Jangan duduk lama relax lagi. Aku rasa seronok pula duduk tandas ni. Jangan gitu. Parok gitu. Tu makruh. Kemudian kata dia, keenamnya ialah memandang kepada kubulnya seorang. Ni pun tak ada kerjaan kok. Hidup kencing, dia tengok, besar juga. Tu contoh. Ataupun kecil juga aku punya ni. Tu hukum dia makruh. Kenapa makruh? Setengah ulama mengatakan kalau seseorang ni passion tabiat dia tengok farah. Tapi biasa hak ni dikait isteri lah, tengok farah isteri tanpa hajat. Kalau kitab munakahat, tengok farah isteri tanpa hajat, maka akan menyebabkan nanti akan lahir anak dalam keadaan buta. Salah satunya. Ataupun nanti dia tu sendiri yang akan buta. Ataupun nanti hati dia buta. 3 tafsiran. Kalau tengok farah tu, tak ada hajat lah. Kalau ada hajat lain cerita, sakit ke apa, tu tak apa lah.
Jangan dia buat warak atas itu. Oh, aku tak mau tengok apa, takut buta mata hati. Allah, tu sakit tak apa. Ni saya saja tengok ni, tak ada kerjaan. Oh, pelik saja ni. Dan memandang kepada najis yang keluar. Oh, ni pun tak ada kerjaan juga, tengok tahi tu. Oh, tahi aku ni hitam punya. Ni kalau tak ada hajat lah. Kalau ada hajat lain, kalau doktor suruh tengok supaya nak tahu penyakit apa, tu lain cerita. Ni saya saja tengok, tak ada kerjaan, tengok tahi itu, tengok kecil kita. Oh, kecil aku ni comel juga. Jernih punya. Tak ada kerjaan. Tu makruh. Jadi maknanya dia suruh syarak, suruh menjaga pandangan kita daripada benda makruh pun. Benda haram suruh jaga, benda makruh pun suruh jaga. Tengok faras tinggi makruh. Tengok faras isteri tanpa hajat makruh. Tengok najis sendiri makruh. Jadi syarak melarang kita tengok benda haram, lagi pula makruh. Nak jaga pandangan. Sebab apa? Sebab pandangan kita ni akan melihat zat Allah Ta'ala di akhirat. Sebab pandangan kita ni akan melihat zat Nabi SAW di akhirat. Jadi jaga sekarang supaya dapat kesedapan nanti di akhirat. Tak jaga sekarang, masalah nanti di akhirat. Tu. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, yang keluar keenamnya, selang berkata-kata yang tiada berhajat sangat. Selang berkata-kata. Selang berkata-kata ni makna sambil begok, sambil kencing dia bercakap. Sambil begok, sambil kencing dia bercakap. Jadi hukum dia makruh bercakap. Hukum dia makruh bercakap ketika kita kencing, ketika kita begok. Tengah kencing kita bercakap. Ataupun nyanyi ke, Assalamualaikum dunia. Contoh. Tu contoh lagu tu. Kita pun nyanyi lah tu. Hukum makruh. Ketika mana? Ketika kita kecil begok. Tapi atas pandangan mu'tamad, bukan setakat kecil begok, semata-mata masuk tandas. Semata-mata masuk tandas, walaupun bukan kecil begok. Hatta kalau nak repair tandas sekalipun, atau ambil senduk ke, ambil periuk dalam tandas sekalipun, makruh cakap. Tak tertentu pada kecil begok saja. Apa-apa saja hajat yang kita masuk dalam tandas tu, kita bercakap, hukumnya makruh. Begitu juga makruh, tapi kecuali ada darurat. Kecuali apa dia? Ada darurah. Darurah nak cakap. Contohnya kalau kita tak bercakap tu, kita duk nampak orang buta jalan. Kalau silap hari bulan dia masuk dalam telaga, kalau tak tegur tu, kita pun tengok, kita pun kata, "Wei, telaga tu." Dia pun berhenti. Tu wajib tu. Tu wajib cakap. Tu darurah tu. Wajib cakap, memberi peringatan pada orang buta tu supaya dia tak lalu situ. Buatlah jana pun. Masalahnya jadi ke gitu? Kalau jadi itu, pekoh ni kalau jadi, tak jadi tak apalah. Kalau jadi katanya. Begitu juga kadang-kadang sunat cakap. Mana? Ni pelik kok. Sunat cakap ni dalam kitab pekoh sebut. Contohnya adalah waktu tengah berak tu, tengah kecil tu, dia ada niat nak sedekah. Dan itulah teringin nak sedekah. Dia teringin nak sedekah, tapi dengan sebab ada gangguan syaitan, takut syaitan melalaikan dia sehingga dia lupa nak sedekah. Jadi dia boleh sebut waktu tu dengan lafaz, sehari aku nak sedekah. Cakap. Dia cakap begitu, sehari aku nak sedekah. Supaya apa? Supaya dia ingat, lebih ingat daripada dia ingat untuk sedekah daripada sehari gangguan syaitan mari menghapuskan niat dia nak sedekah tu. Maka dia pun sebut supaya ingat sungguh, sehari aku nak sedekah ni. Tu sunat. Pelik kot tu. Time berok kecil baru nak sedekah. Luar daripada tanah tak mau sedekah pula. Time tu lah nak sedekahnya. Bagaimana? Tu cara dia. Dah kalau contoh orang ketuk, kita dalam tandas, orang ketuk pintu. Ada orang tak? Boleh cakap tu. Itu gitu. Tak cakap lah. Tak ada itu. Kita berdehem lah. Isu dia berdehem. Berdehem tu kira cakap ke tak? Ulama sebut tak kira cakap. Tak makruh. Bahkan tu dituntut supaya orang tahu kita ada dalam. Jadi tak payah cakap lah. Saya ada. Tak ada. Kita saja. Tanda kita ni ada dalam tanda. Kalau cakap kok, cakap tu kalau ada hajat tak apalah. Kalau terpaksa cakap tak ada masalah. Tapi kalau tak ada paksaan untuk cakap, berdehem je lah. Cuma berdehem tu dikira cakap tak? Tak kira cakap. Tak kira cakap. Habis.
Tu kalau darurah. Tu kata kadang-kadang cakap jadi wajib, kadang-kadang cakap jadi sunat, kadang-kadang cakap tu makruh. Ni yang makruh ni tak ada apa benda saja saya cakap. Sama ada basuh tandas tu untuk berok ke, untuk kencing ke, untuk repair ke, untuk ambil periuk pinggan ke, tetap makruh. Tu makruh. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi keenam, memandang pada kubur lebih betul tiada perkara. Ketujuhnya ni sini tang makan la'alla sawab, tengah makan, yakni sedang makan. Tengah makan, sedang makan akan suatu makanan dalam tanda. Tengah-tengah kecil merok dia makan roti, makruh. Ni pun tak ada kerjaan kau ni. Tengah-tengah relax, sedap kecil, makan roti duk time tu. Tadi tak mau makan, time tu dah lapar. Dia makan juga, hukum dia makruh. Kedelapannya memandang-mandang ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Jadi pandang ke mana? Kut sini. Kut depan. Kiri makruh, kanan makruh, atas makruh, bawah makruh. Bawah tengok kemaluan, bawah tengok najis, makruh juga tadi kita sebut. Kiri kanan pun makruh, atas langit pun makruh. Lepas tu duduk depan lah, tengok depan relax itu. Lepas tu orang tanya pula, dah tengok belakang? Tak tahu lah, tengok belakang mana. Gini, kau nak tengok belakang? Tengok depan gini lah. Sunatnya tengok depan gini, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, kesembilannya menghadap matahari. Kerana menghadap matahari, menghadap matahari lah. Jadi dia menghadap matahari. Sini ada perbahasan. Menghadap matahari, yang kata makruh ni ialah kalau tak ada penutup. Contohnya matahari terbit belah sana. Kita nak berok kecil dekat tengah-tengah padang TV-R ni. Bukan nak kecil kat tandas. Dia pun kata, aku ada idea baru, aku tak mau guna tandas, aku nak try istinja. Tapi nak kena berok di luar dalam keadaan PTBR tak ada orang. Contoh, dia seorang bukan kita kata siapa seorang tu, cakap serius sangat. Tu contoh tu. Dia pun teringin ke, dia pun nak menghadap lah ke matahari. Tu makruh sebab tidak ada satir, tidak ada penutup. Dan orang pun tak nampak dia, tak nampak aurat dia sebab tak ada orang, dia seorang Jadi dia pun nak berok tengah-tengah badan tu dalam keadaan menghadap matahari. Hukum ni makruh. Yang kata makruh ni ialah ketika terbit matahari dan terbenam matahari saja. Mana terbit matahari contoh sana, kita pun hadap sana, makruh. Ataupun terbenam sana, kita pun hadap belah sana, makruh. Kalau tengah-tengah, okey, dia kata yang kata makruh ni ialah menghadap kemaluan ke arah matahari tersebut. Jadi bilakah waktu kita ni kencing berok yang menghadap kemaluan ke dia? Waktu terbit, waktu terbenam lah. Kalau tengah-tengah boleh, tapi kita tak ada orang kencing dalam keadaan melentang menghadap matahari, tak ada orang kencing itu. Sebab tu ulama sebut ketika terbit matahari dan terbenam matahari saja, yang mana kalau orang kecil berok dalam keadaan tak ada penutup, makruh. Tapi kalau dia ada di tengah-tengah langit tu, tak ada orang kencing, tak ada gitu, tak ada. Tapi kalau ada begitu, makruh lah. Kalau ada gitu, dia pun nak ambil makruh, dia nak buat makruh dia pun terletak kencing atas tu sambil kena matahari tu. Lepas tu kena atas badan sendirilah. Tu hukumnya makruh juga. Tak ada kerjaan belakang benda-benda makruh gini. Bila kata matahari masuk bulan lah. Bila kata matahari termasuklah bulan. Jadi contoh kalau dia tu kalau dia hadap belah sana, matahari terbit belah sana, dia hadap belah sana, dia hadap belah sana, matahari belah sana, dia hadap muka belah sana, tapi dia menghadapkan kemaluan belah sana, makruh. Pusing itu. Tak ada kerjaan tu. Dia hadap belah sana, matahari terbit belah sana, jadi dia menghadapkan kemaluan dia ke situ. Makruh juga. Sebab yang kiranya kemaluan hadap mana, bukannya tubuh badan. Kalau tubuh badan hadap sana, tapi kemaluan dia hadapkan ke sana, makruh juga. Dia bukan kira kuk mana badan kita berhadap, tapi kira kemaluan ataupun benda yang keluar daripada kemaluan tu arah mana. Situ yang makruh. Sama lah kalau dubur pun, dubur keluar tahi, dia tongging dubur dia
ke sana. Makruh lah. Kalau tak ada penutup. Ni kes semua tak ada penutup lah kau ni. Kalau ada penutup tak ada masalah. Lah ni tandas tak ada apa dah tu. Ni contoh kalau nak buat gatal kepala. Aku duduk sorang-sorang bertibian ni aku pun buat lah. Dia buat kerja gila gitu. Jadi hukum dia makruh. Sebahagian ulama mengatakan makruh tu ialah ketika menghadap matahari saja. Kalau membelakangkan matahari tak makruh. Sini ada kata makruh lagi. Tu kata ke-10 membelakangkan matahari bulan. Tapi pandangan mu'tamad tidak makruh kalau membelakang dia. Membelakang kan? Contoh terbit belah sana matahari, dia kencing belah sini. Belakang lah. Dia kencing belah sini, membelakangkan matahari. Jadi membelakangkan matahari, dia menghadapkan jubur dia lah. Jadi hukum dia makruh tak makruh? Atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua kata makruh juga. Ada pandangan kata harus pula. Tapi pandangan mu'tamad tidak makruh kata dia. Begitu juga kalau kita menghadap Baitul Maqdis. Menghadap kiblat Baitul Maqdis, bukan kiblat Mekah tu. Kiblat Baitul Maqdis. Kita menghadap kiblat Baitul Maqdis ataupun membelakangi kiblat Baitul Maqdis dalam keadaan tidak ada penutup juga makruh. Tadi hadap bulan makruh. Hadap matahari makruh. Membelakangi matahari tak makruh atas pandangan mu'tamad. Tapi kalau Baitul Maqdis hadap kau, membelakangi kau, makruh lah kau. Contoh Baitul Maqdis kat mana tahu? Contoh Baitul Maqdis mana? Kiblat dia. Jadi kita pun talau kemaluan belah sana, makruh. Ataupun kita talau kemaluan belah sini, membelakangi Baitul Maqdis, makruh juga. Ni kalau tak ada satir, tidak ada penutup. Kalau ada penutup tu lain cerita. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kesebelahnya ialah menghadap angin. Menghadap angin, istimewa pula pada angin yang keras. Angin yang keras ni angin yang kencang. Menghadap angin, istimewa pula angin yang kerah, iaitu terlebih sangat makruhnya kalau angin yang kerah. Contohnya zahir ibarat dia, contoh gini, angin belah mari belah sini. Kita kata terbit belah atas lagi belah sana, terbenam belah sini. Kita pun hadap belah kan. Lepas tu sana pula angin kuat. Makruh hadap belah sana, kena hadap belah sana. Apa? Sebab tahu bagi percikan najis tu kena ke dia. Sebab tu makruh. Jadi kalau dia kencing arah angin pukul kat dia, kencing habis kena kat dia. Makruh. Tu Jadi dalam kitab kita ni seolah-olah mengatakan bahawasanya ada angin baru makruh. Tapi menurut pandangan kitab-kitab mazhab Syafi'i kita dia tidak mensyaratkan ada angin. Bahkan kalau tak ada angin sekalipun, tapi boleh jadi ada angin pun makruh. Angin tu tak mari lagi, tapi boleh jadi angin mari belah sana. Sebab contoh angin monsun ke apa, kita tahu angin boleh mari belah sana. Cuma sekarang kita nak kencing berak ni, tak ada angin lagi. Cuma boleh jadi datang ketika nak kencing, tu makruh juga. Jadi dia bukannya kena tunggu betul-betul angin bertiup tak. Walaupun kita kata boleh jadi angin tiup ni, sebab sekarang berhenti waktu sekarang aku nak berak ni je, waktu nak kencing ni je. Boleh jadi tengah-tengah aku nak kencing dia mari pula. Tu pun makruh juga. Itu pun makruh juga, makruh. Jadi kita walaupun dia tak mari, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun tak mari angin tersebut tetap makruh. Namun begitu pandangan mu'tamad dia ialah kalau tak ada angin tak makruh. Pandangan mu'tamad dia. Jadi ada khilaf lah. Pandangan pertama kata tak ada angin pun makruh. Yang pandangan kedua ada angin baru makruh. Pandangan kedua ni yang mu'tamad. Ketika ada angin saja baru makruh. Kalau tak ada angin silalah. Tu. Silalah untuk berak kencing menghadap ke arah tersebut. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita kata menghadap angin tu, sama juga kita kencing di tempat yang kerah. Mana kita mancuk kencing tu di tempat yang kerah, contoh dinding. Dia pun kecil ke tu? Itu pun makruh juga.
Sebab boleh datangkan percikan. Kita kencing atas batu yang keras, yang mana kalau kita kencing tu akan merecik balik kat kita. Tu makruh. Itu ya. Jadi kaedahnya, mana-mana yang kita kencing berak yang boleh pantul semula kita punya kencing berak tu, makruh kita buat kat situ. Sebab tu nak kencing berak kena betul-betul. Tak boleh buat lebih kurang. Kencing berak pun dapat panjang syarah tu. Hak ni asas ni basic. Kalau tak tahu, tak tahu. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, bermula habis bab makruh habis dah. Sekarang haram pula. Bermula haram pada qada hajat itu 10 perkara. Perkara yang membabitkan qada hajat tu 10 perkara. Pertamanya ialah menghadap kiblat. Kedua, membelakangkan, yakni membelakangkan kiblat. Ni. Jadi dia kata hukum dia haram. Dia khilaf ulama, haram dan makruh. Pandangan mu'tamad tidak haram, makruh ya. Pandangan mu'tamad makruh, tidak haram. Jadi kita ni sunat untuk berak kencing tidak menghadap kiblat. Sunat itu. Sunat berak kencing tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Bila kita kencing berak tu tempat yang memang tak disediakan untuk kencing berak. Tapi kalau tandas ni tempat yang disediakan dah, tak makruh lah. Tak haram. Hatta ada kiblat tak marah. Tak marah pula, tak makruh lah. Sebab tempat tu tempat yang disediakan dah untuk berak kecil. Ni yang kata makruh ataupun khilaf yang kata haram ni, ialah dia tu kecil berak di tempat yang bukan tempat dia. Contoh kita kata tadi kat PTBR. Jadi tandas kat sini satu, tandas kat bangunan satu, dia nak berak juga tengah-tengah tu. Jadi dia pun hadap kiblat sini. Makruh. Atas pandangan mu'tamad, pandangan kedua haram. Atas pandangan mu'tamad makruh. Begitu juga apa nama tu? Silap. Yang kata makruh ni kalau ada satir. Sekali lagi ya. Dia nak berak tengah-tengah tu, tapi dia ada penutup menghadap kiblat. Tempat tengah-tengah PTBR tu bukan tempat tandas, bukan tempat untuk kecil berak, dia pergi berak situ. Dia menghadap kiblat, ada penutup, tu makruh. Silap sikit tu makruh. Kalau ada penutup. Kalau tak ada penutup, haram. Kalau tak ada penutup baru haram. Kalau tak ada penutup baru haram. Kalau ada penutup, dia hadap kiblat, tempat tu bukan tempat untuk berak kecing, maka hukum dia hadap kiblat ialah makruh. Tapi kalau tidak ada satir, tidak ada penutup, hukum dia haram. Begitu juga kalau dia tu tak ada satir, tidak ada penutup, dia pergi berak dekat padang. Dia panggil kalau bahasa Arab as-sahra. As-sahra ni padang pasir yang luas. Kita katalah tempat yang luas, padang ke mana tu, dia pun pergi berak situ tanpa ada penutup, juga haram. Tak ada penutup juga apa? Haram. Juga haram. Sebab ada hadis Nabi SAW yang melarang dia supaya berak di tempat yang sahra, tempat padang yang luas. Jadi padang yang luas dia panggil as-sahra, padang pasir yang luas. Dia pun berak situ dalam keadaan tidak ada penutup, hukum dia haram. Sebab apa? Sebab tempat as-sahra itu tempat semayang 3 orang. Pertamanya malaikat, keduanya manusia, ketiganya jin. As-sahra ni padang pasir lah, dengan makna benda yang satu tempat yang luas mata memandang. Tempat tu tempat semayang malaikat boleh jadi, tempat semayang manusia boleh jadi, tempat semayang jin boleh jadi. Sebab apa jadi haram tu? Sebab boleh jadi ketika mereka semayang ternampak farah dia, ternampak tubuh dia. Maka tu hukum dia haram kalau tidak ada satir. Hadap kiblat pula tidak ada satir pula, tidak ada penutup. Lepas tu tak ada penutup, lepas tu hadap kiblat, hukum dia haram. Kalau dia ada penutup, hadap kiblat, bukan tempat qada hajat, dia qada hajat juga situ, hukumnya makruh. Tapi kalau tandas kita ni tak ada masalah lah. Tandas kita ni dia panggil tempat yang telah disediakan untuk berak kecing, maka tidak ada masalah bab menghadap kiblat dan sebagainya. Cuma aulanya tak payah hadap lah dari sudut adab. Dari sudut adabnya tak ada gitu. Sebab tu tandas gitu, mana ini kiblat kita, tengok tandas kita tu dia hadap belah mana. Mana ada lah tu. Dari sudut hukum tak ada masalah. Kalau buat tandas belah ini cuma tak comel mana tu. Dari sudut hukum lepas dah.
Allah SWT. Jadi menghadap kiblat yang tadi kita kata menghadap kiblat tu macam tadilah. Kemaluan dia yang hadap, bukannya badan. Mana kalau dia talau badan kat sana, tapi di corner kemaluan kat sini, itu yang makruh ataupun haram. Jadi dia kira kemaluan gimana, bukan dia kira badan. Mana tahu. Balik ni try kali. Aku nak kencing cara L. Apa L? Aku duduk sini, talau belah sana. Mana tahu keluar kedok kecil tau. Kalau berak tak boleh dah. Berak tak boleh dah. Memang gitu dah. Kalau yang kemaluan tu boleh lagi. Orang lelaki je lah tak boleh. Orang perempuan tak boleh buat apa. Aduh. Kemudian kata musannif rahimahullah. Bila habis. Kemudian kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Okey, itu hadap kiblat. Betul? Menghadap kiblat. Kedua, belakang kiblat. Ketiganya membawa suatu yang bersurat Quran. Bersurat ni bertulis. Bawa suatu benda yang bertuliskan Al-Quran atas dia, ataupun hadis, ataupun kitab, ataupun sesuatu yang tersurat, yang tertulis nama Allah, atau nama Muhammad, atau nama malaikat, atau nama anbiya, nama nabi-nabi, atau sebagainya. Senang cerita, nama-nama yang mulia. Ni pun khilaf. Pandangan mu'tamad makruh, bukannya haram. Jadi pandangan mu'tamadnya ialah makruh, bukannya haram. Pandangan kedua haram. Bawa Quran makruh. Tapi kalau menajiskan Quran haram. Bawa nama Tuhan ke dalam tandah makruh. Menajiskan dia haram. Sebab tu kita kata contoh ulama buat takdir masalah. Kalau di tangan kanan dia itu ada alif lam lam ha. Memang sejak lahir. Adakah dia perlu guna tangan kanan untuk basuh ataupun tidak? Jadi Syekh Romli kata, kalaulah kejadian dia sejak asal memang alif lam lam ha dah. Mana tertulis ni bukan saja dengan marker pen, bukan. Memang dia kejadian dia begitu. Sejak lahir sampai mati, dia punya kat tapak tangan kiri ada alif lam lam ha. Jadi Syekh Romli kata, kalau tidak menajiskan tangan dia yang kiri, dia boleh pilih sama ada nak kiri kanan. Tapi kalau boleh menajiskan, maka kena tangan kanan. Syekh Ali Syukur Malisi kata, maksud Syekh Romli kata belah kanan ni wajib belah kanan. Wajib belah kanan sebab dia telah boleh menajiskan alif lam lam ha yang merupakan ismul a'zam, nama yang mulia. Cuma Syekh Bijirmi rahimahullah taala mengatakan, maksud Syekh Romli itu sunat bukan wajib. Sebab apa dia kata gitu? Contoh kalau dua-dua tangan dia ada nama Allah, macam mana? Takkan dia nak balut dengan tangan? Baru cuci, itu masyaqqah, susah. Jadi dia boleh pilih sama ada kanan ataupun kiri. Dah macam mana kalau menajis tu? Nak buat agama dah tertulis gitu. Allah Ta'ala jadikan begitu dah buat agama. Jadi masyaqqah pula untuk dia nak beli sarung tangan, nak cuci berak. Payah. Tu habis. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, jadi makruh lah pandangan mu'tamad. Keempatnya membaca seperti yang disurat itu, yang ditulis itu. Mana? Baca nama Allah, baca Al-Quran, baca nama Nabi. Hak ni pun khilaf. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Pandangan mu'tamad makruh juga. Kita ni bukan haram. Pandangan mu'tamad makruh, bukannya haram. Tapi kalau ada tak ada dah. Dia kena tanda belakang semua tu. Sebab dia pintu terbuka semua. Beza kalau orang asing kan, ada setengah rumah diasingkan, ni bilik mandi, ni bilik untuk berak. Kalau bilik mandi tu tak ada masalah, hak tandah tu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia berak kecil atas makanan, makruh. Dia ambil roti, dia cali, makruh. Makruh apa? Haram, silap. haram. Silap. Hukum ni haram. Dia ambil roti, dia ambil pun tahi. Oh, ni roti jam. Roti jam perisa tahi. Hukum ni haram. Lepas tu dia kata apa tadi? Walaupun benda jikalau mana tadi? Jikalau tulang yang tiada dimakan orang sekalipun. Sebab apa? Sebab tulang tu makanan jin. Jin lagi. Jadi walaupun makanan jin sekalipun tak boleh berak atas tu. Jadi tulang ni makanan jin. Jadi kalau kita berak atas tulang, hukum dia haram sebab tulang tu makanan jin.
Sebab tu kalau ada tulang-tulang tu, buah siapa buang. Dia duk simpan. Tu bukan anjing tu. Tu ma'wa al-jin, tempat jin makan. Keenamnya, pada tempat orang mengajar ilmu Allah Ta'ala, dia pergi berak dekat surau ni, haram. Dia pergi berak dekat tempat ada majlis ilmu, haram. Tapi kalau dia berak kencing tempat maksiat, tak haram. Bahkan sunat pula, kata Ibn Hajar. Dia pergi kelab malam, dia pun berak situ. Berak. Lepas tu haram tak? Tak haram. Sunat. Sebab apa? Sebab kalau dengan berak dia itu tak jadi maksiat. Hukum dia sunat. Boleh try kali kencing itu. Pergi ke tempat-tempat maksiat kita berkencing itu. Boleh bau pekung itu, orang pun lari. Tak apa, tak ada masalah. Hukum dia sunat pula. Sebab apa? Sebab dia amar ma'ruf nahi munkar situ. Tapi kalau tempat mengajar, hukum dia haram. Tu. Dan ketujuhnya, pada hampir sujud. Pada hampir masjid. Ini berhampiran masjid dia kencing kot. Contoh kencing ke tanah tepi tu. Haram. Kencing kat masjid lagi haram, menajiskan masjid. Ludah dalam masjid pun haram, patah lagi kencing. Ludah dalam masjid. Dalam surau ni kau tuh gitu. Hukum dia makruh. Hukum dia haram. Kalau nak ludah juga, dia kena ambil lah sapu tangan kau, dia punya baju kau, ludah kuk kiri. Tingkat-tingkat betul? Kalau dia kawasan masjid tak boleh yang luar tu. Kalau luar tu, kalau masih kawasan masjid, kalau dipanggil masjid lagi tak boleh Kalau hak tu bukan kawasan masjid lah, boleh itu. Dia jangan dalam masjid Kalau dia dalam masjid, dia ludah, wajib tanam. Tu dia punya kifarah dia. Kalau tanah lah, kalau bukan tanah, nak cuci lah. Nak tanam ke mana pula kalau duduk situ. Nak korek pula simen-simen tu. Tak faham kata kita pekoh dulu, zaman dulu masjid tu tanah. Jadi sebab tu dia kata tanam. Hak ni bersihkan lah. Kalau yang simen ni kalau cahaya ya, tak kata dia korek. Aku mengaji korek, pada suruh tanam. Sudah. Zaman dulu tanah ni masjid. Sekarang ni dah kapek habis semua tu. Tu cuci lah. Ataupun surau. Surau kita ni. Ataupun rumah orang alim. Rumah orang alim, kita kencing. Bukan kencing kat tandas, kencing kat rumah dia. Bukan kencing tandas dalam rumah dia, kencing kat rumah dia. Tu hukum dia haram. Masuk sekali lah orang soleh ke, siapalah, orang-orang baik ke, wali Allah Ta'ala ke, hukum dia haram. Dah timbul soalan, dah kalau kecil orang biasa boleh tak boleh juga. Hang ni bukan alim kan, aku nak kecil. Dah bukan gitu. Dia kencing yang haram tu rumah orang alim, satu. Lepas tu yang bukan orang alim pula, haram dari sudut kencing tempat yang tak diizinkan pula, yang tidak diizinkan. Dia ikut situ. Bukan makna ini bukan orang alim, jadi boleh lah kecil. Bukan masalah boleh tak boleh. Orang alim tu khusus, mana tak boleh. Lepas tu bukan orang alim, tak boleh juga kalau tak dapat izin. Itu sama juga. Bukan boleh lagi kata gitu. Kawan aku tak alim boleh sekarang kata kecil nak tengok test ilmu dia. Dia mengaji dia. Aduh lah, Parok saja ke ni. Kedelapannya pada kubur. Ni cari pasal agak ni. Dia kecil dalam kubur. Kecil atas kubur tu, pancu kecil merah. Hukum ni haram. Atau pada jalan raya. Dia kecil kan jalan raya. Kat jalan raya, apa nama tu, kat jalan raya ni maksud jalan raya yang dilalui orang. Jalan raya yang dilalui oleh orang lain, itu saja yang haram. Tapi kalau jalan tersebut tidak dilalui oleh orang lain, mana jalan tersebut jalan yang memang tak pernah lalu orang dan tak akan dilalui orang, itu tak ada masalah. Yang kata haram ni ialah jalan yang dilalui orang sahaja, baru hukum dia haram. Kemudian kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lagi jalan raya. Yang ke-9, pada perhentian orang berjalan. Perhentian orang berjalan ni maknanya tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh waktu musim panas, tempat orang berteduh waktu musim sejuk. Tempat orang ambil kepanasan waktu musim sejuk, tempat orang berteduh waktu musim panas. Kita pun berak kecil di situ. Dia kata haram. Dia kata apa?
haram. Hukum dia haram. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, ke-10 pada pohon kayu yang dimakan akan buahnya, buah kayu tu. Pada pohon kayu ni pokoklah, yang dimakan kan buahnya, dia panggil sebagai as-samarah, dia panggil sebagai asy-syajarah al-muthmirah. Pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah ni sunat untuk kita jauhi daripada kecil merok. Dah kalau kecil merok, menurut kita ni katanya haram. Hukum dia adalah haram. Tapi menurut pandangan mu'tamad dia tak haram, ni makruh. Menurut pandangan mu'tamad ialah makruh, bukan haram. Makruh ni bila tempat kita makruh, atau tempat yang bukan milik orang lain dan bukan milik kita, tu makruh. Tapi kalau tempat milik orang lain, tak dapat izin, kita berak bawah pokok dia, bawah tempat berteduh dia, haram. Macam tadi sama ya, tak dapat izin orang, haram lah. Mana secara kaedahnya kita haram kencing berak tempat orang, dalam keadaan tak dapat izin, hukum dia haram. Kalau tempat yang mubah, dia bagi istilah dia mubah ni, tempat mubah ni mana bukan milik kita, bukan milik orang lain, milik siapa, dia panggil bebas, tak ada milik, tanah yang tak ada milik, hak tu makruh. Tanah yang tak ada milik kita, tapi tempat tu tempat berteduh, kita pun kunci berak situ, makruh. Tapi tempat tu kalau milik orang, hukum dia haram. Jadi tempat yang kita berak kecil, tempat pokok tersebut jatuh, yang ada buah tu, dia kata apa? Pada masa ia pokok kayu tu berbuah. Pada masa ketika berbuah. Pandangan mu'tamad tak tunggu masa buah, walaupun tak musim buah sekalipun, dia kencing di bawah pokok yang berbuah, hukum dia ialah makruh. Sebab boleh jadi jatuhnya buah tu ke atas najis. Bila berbuah, bila dah masak, dia akan jatuh sendiri, kalau jenis buah yang jatuh lah. Jadi walaupun bukan musim dia sekalipun, boleh tak buah tu jatuh pada bukan musim dia? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Makruh juga, makruh. Bila tempat pokok tu ialah kita punya dan bukan milik siapa-siapa, makruh. Tapi kalau milik orang lain, tak dapat redha, tak dapat izin, haram. Okey. Habis faslun wallahu a'lam. Setakat tu dululah. Bincang pasal qada hajat jin-jin ni hari ni. Minggu depan kita bab istinja pula. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله